Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurusi majlis, rekan-rekan pimpinan, sahabat saya, saudara Salahuddin Ayub, Vice President PAS, saudara Yusuf Ahmad, Ketua Keadilan Cabang Sembrong, adinda saya saudara Puan Abu Bakar, rakan dari DAP, Syarter, Hamdan, hadirin hadirat yang saya sekalian, alhamdulillah saya syukur dapat sampai untuk majlis minum petang Keadilan Cabang Sembrong di Taman Seri Impian petang ini. Saya nak ucapkan terima kasih pertamanya kepada sahabat saya Saudara Salahuddin Ayub dan Ketua Cabang Keadilan Sembrong, Saya Yusuf kerana sudi jemput saya untuk sampai ke Sembrong ini. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang beramai-ramai petang ini. Dan ini satu petanda baik seperti yang diulas tadi oleh Saudara Salahuddin. Persamaan saya dengan Salahuddin ialah kami kedua-duanya mewakili kawasan Parlimen di Kelantan. Salahuddin orang Johor, dua penggal menang di kawasan Parlimen Kuala Terai. Sikit pembetulan, Kubang Krian ni sikit pembetulan ya. Kawasan PAS terkuat di dunia sekarang ni bukan lagi Pekalan Cepa, tapi Kota Raja dari segi majoriti, pasal dia menang 23,000. Sisa Agung Keadilan betulkan fakta nak terjun PAS. Jadi Pekalan Cepa jatuh nombor 2, kawasan Salahuddin nombor 3, Bang Krian. Kawasan kuat. Kawasan YDP-nya ialah Datuk Usam Musa. Ada 2 Don di situ. Don Salo, 3 ya, Demit dan juga Pasir Tumbuh. UMNO ada di situ tapi macam tak ada. Ada tapi macam tak ada. Tak terasa ada UMNO. Itu Kelantan. Lalu apabila Saudara Salahuddin dari awal diumumkan dan dilepaskan oleh Tuan Guru Musyirul Ampas untuk dihantar bertanding dan meneroka memperkuatkan gerak kerja dan peluang kita untuk bertanding di Johor, maka tak lama selepas itu saya juga diminta secara pribadi oleh Menteri Besar Kedah Ustaz Azizah Razak yang kemudiannya bercakap dengan Datuk Seri Anwar untuk meminta saya balik semula ke Kedah dan akan bertanding di Kedah. Memang kawasan Parlimen di Kelantan umumnya kecuali Jeli dan Buah Musa, dua-dua tu kawasan hujung sekali pedalaman. Tapi kalau kawasan bandar dan pinggir bandar, Kota Baru, Pekalan Cepa, Kubang Krian, ya, Tumpat, Pasir Mas, Bacok, Keterek, ini kawasan yang cukup kuat dengan pengaruh kita. Tapi kalau di ujung sana, sempadan dengan Lipis Pahang, Gua Musang, sempadan dengan Great Perak, Jeli, yang itu dua yang UMNO agak kuat. Tengku Razali di Gua Musang dan Datuk Mustafa Muhammad di Jeli. Lain daripada itu, kawasan bandar dan pinggir bandar, maklumat dapat diikuti oleh rakyat, UMNO tak mampu bertahan. Rakyat tak pakai yang putusan RTM atau TV3, tak jalan. Ya. Jadi itu uniknya Kelantan. Alhamdulillah, kita melihat Johor sebagai kawasan yang cukup berpotensi. Saya boleh sebut sebagai pengalaman pribadi. Dulu saya adalah UMNO
Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Naib ketua saya Hishamuddin Hussein. Ketua saya Zahid Hamidi. Seorang Menteri Pertahanan, seorang lagi Menteri Dalam Negeri. Dua-dua tu fumble dalam kira datu, mengarut ya. Betul letak jawatan dah, dua orang itu. Ya. Dan sememangnya Johor ini kubu kuat, kita tahu. Tapi sekarang zaman berubah. Selera rakyat juga beralih. Dan kerana itu kita dapat tengok pimpinan-pimpinan utama kita, Saudara Salahuddin, Saudara Lim Kek Siang, yang terbaru diumumkan semalam oleh Lim Guan Eng, ialah Saudara Liu Chim Tong, seorang strategis parti, anak muda yang bergraduat dari Australia, balik, dan antara yang anak muda yang paling menonjol dalam parlimen dan dalam Pakatan Rakyat. Chim Tong juga dikirim oleh DAP Pusat untuk bertanding di Johor, cuma kawasan dia tak sebut. Dia kata cuma bermula dengan huruf K. Luang pun boleh, Kulai pun boleh, Kahang pun boleh. Mana cycle? Berada-ada Kahang pun boleh, Kota Tinggi pun boleh. Ya. Jadi itu diumumkan. Dan hari ini juga Saudara Lim Kek Siang buat kejutan. Karena hari ini pendaftar pertubuhan ROS, pengarahnya Dato' Rahman, buat kenyataan kemungkinan DAP dibatalkan pendaftaran. Hari ini dibuat pengumuman kemungkinan pendaftaran parti DAP mengikut Akta Pertubuhan dibatalkan. Kalau batal, bermakna DAP tak boleh bertanding atas nama DAP. Jadi Lim Kek Siang buat satu kenyataan, kalau DAP dibatalkan pendaftaran, DAP akan bertanding sama ada guna lambang keadilan atau PAS. Tapi kata Kek Siang, saya sendiri, kata Kek Siang, saya akan pilih bertanding lambang PAS pada pilihan raya. Kenyataan Lim Kek Siang ini sebenarnya menghapuskan langsung badi strategi politik UMNO Barisan Nasional selama ini, yang beritahu kepada rakyat mustahil DAP dan PAS boleh bekerja sama. Tiba-tiba hari ini tokoh DAP nombor 1 Kek Siang kata walaupun ada dua pilihan, iaitu keadilan dan PAS, untuk dia bertanding pilihan raya, kalau pendaftar pertubuhan batalkan pendaftaran DAP kerana katanya menyalahi beberapa peraturan dalam Akta Ekoran Pemilihan Parti tempoh hari yang sebenarnya mengarut. Saya cakap sendiri dengan Saudara Anthony Loh, Organizing Secretary, dia hantar semua sekali dokumen-dokumen yang perlu, yang wajib hantar kepada pendaftar pertubuhan. Namun kalau pendaftar pertubuhan masih lagi nak cari pasal, dia boleh, seperti mana diumumkan hari ini. Ya. Walaupun dia kata itu option yang terakhir, boleh jadi batal, boleh jadi tidak, tetapi Kek Siang dah preempt lebih awal lagi bahawa dia akan bertanding lambang PAS, dan itu akan menjadi permulaan kepada lebih cepat UMNO dan Barisan Nasional kalau pada pilihan ini. Dia dah tak ada apa lagi nak atas kepada orang. Ya. Kalau Kek Siang pilih lambang keadilan, itu biasa. Keadilannya parti pelbagai tahun, keanggotaannya 500,000, umurnya baru 12 tahun. Dalam 500,000 tu separuh orang Melayu, 23% India, kemudian 15% orang Cina, bakinya dari etnik Sabah Sarawak, Iban, Kadazan, Wang Ulu, semua di Sabah Sarawak. Kalau Kek Siang nak bertanding lambang keadilan, itu tak jadi masalah, tak ada nilai berita. Tapi Kek Siang bertanding lambang PAS, itu menyebabkan UMNO Barisan Nasional pingsan. Apa lagi? Yang ini kita nak, maksudnya Kek Siang nak beritahu, kalau dah nak batalkan silalah, dan dia dah buat keputusan. Ya.
Dan saya percaya kenyataan Kit Siam itu akan menyebabkan pakar-pakar strategi Barisan Nasional berfikir banyak kali untuk membatalkan pendaftaran DAP, dan saya tak jangka mereka berani membatalkan pendaftaran sebelum pilihan raya. Di Sembrong ini kita tahu kawasan Menteri Dalam Negeri. Baik itu tadi waktu dalam perjalanan ke sini saya dihubungi Datuk Seri Anwar, dia minta saya sampaikan salam dulu kepada semua. Assalamualaikum. Dan dia akan berada di Simpang Gam khusus, minta saya sampaikan salam dan memperkenalkan saudara On Bakar yang kita kenal pasti untuk membawa obor kasih keadilan. Lain-lain tempat semuanya Datuk Seri Anwar, ya, terutama pusingan-pusingan awal pengumuman. Tapi tadi belum pernah sebagai Seksama Agung pun, inilah kawasan pertama yang saya diminta oleh Datuk Seri Anwar untuk memperkenalkan saudara On yang saya kenal daripada awal reformasi, daripada tahun 98, 99. Tiganya ahli badar lah dia, ahli badar. Ya, kumpulan yang pertama sekali, early birds dalam parti, dan istiqamahnya itu sampai sekarang berada di dalam parti. Ada yang masuk kemudian keluar, ramai. Marina Yusof masuk keluar, Nel On, Ketua Wanita Keadilan yang pertama, masuk keluar, Chandra Muzaffar masuk keluar, Eza Makno, nama besar, keluar. Ya, ramai nama-nama besar keluar. Tapi bila orang tanya saya, ramainya nama besar keluar, tidakkah bermakna ada satu yang tak kena pada parti keadilan? Jawapan saya ialah, semasa mereka ada dalam keadilan, keadilan menang 5 kerusi parlimen dan 5 kerusi Dewan Negeri. Bila mereka keluar daripada keadilan, keadilan menang 31 kerusi parlimen, 43 kerusi negeri. Bila mereka ada, kita menang 5. Bila mereka keluar, kita menang 31 campur 43. Jadi lebih baik mereka keluar daripada mereka ada dalam keadilan. Itu jawapan saya kepada media. Bila dicanangkan, semua nama-nama besar ini keluar. Kalau perjuangan itu berasaskan kepada kesedaran, denyut nadi kebangkitan rakyat, parti itu tidak akan tutup hanya kerana beberapa nama besar keluar. Tak ada. Ini keyakinan kita. Masa mula-mula parti ini ditubuhkan, tak ada nama besar. Maka saya, saudara Lisam, tahu, ya, dikenalkan di sini dah lama bergelumang bila kita cantum dua parti. Tak ada nama besar pun, tak ada Datuk Seri, tak ada Tan Seri, tak ada. Bagi awal, Anwar bin Ibrahim, ahli Parlimen Pematang Pau, dia seorang itu yang sokong parti keadilan. Ya. Tapi sekarang dia masuk parlimen didokong oleh 80 ahli parlimen dalam keadilan, dalam Pakatan Rakyat. Itu hakikatnya. Ya, itu hakikatnya. Parti yang diasaskan daripada kesedaran dan kebangkitan rakyat. Berapa ramai yang hilang kerja, berapa ramai yang ditangkap, dilokap, dipenjara, dipukul, difitnah, hilang pekerjaan. Ya, inilah parti. Tiba-tiba hanya kerana 1-2 nama besar yang menganggap mereka primadona, keluar mereka parti lumpuh, mereka silap besar. Parti ini tidak lumpuh kerana 1-2 nama keluar, tidak. Parti ini akan terus hidup kerana parti ini diasaskan daripada kebangkitan rakyat. Inilah parti keadilan yang bersama dengan PAS dan DAP kemudiannya bergabung. Kita masuk pilihan raya 99, 2004, 2008, dan pilihan raya ke-13 ini pilihan raya yang Barisan Nasional sendiri akui pilihan raya paling sengit. Dulu pilihan raya bermakna bubar parlimen, SPR umumkan penamaan calon, 10 hari berkempen, mengundi, bermakna rakyat keluar untuk pangkah Barisan Nasional jadi kerajaan lagi. Itu dulu. Sekarang Barisan Nasional pun tak pasti dia boleh menang lagi ke ataupun dia terpaksa menjadi pembangkang. Sekarang di sini pun tak pasti.
Kalau dia betul-betul yakin, Datuk Najib dah lama dah berubah parlimen. Sekarang dia sendiri pun tak pasti. Boleh ambil balik Kedah ke? Boleh tak dia kawan Kelantan? Selangor, walaupun Datuk Najib lantik diri dia sebagai pengarah pilihan raya Barisan Nasional Selangor, boleh tak dia ambil Selangor? Ada tak peluang dia untuk ambil Pulau Pinang semula? Boleh tak dia pertahankan Perak selepas dia rampas kemarin? Atau dalam keadaan dia nak kejar negeri Pakatan, apakah dia boleh pertahankan Johor? Bolehkah dia pertahankan Pahang atau Melaka atau Negeri Sembilan? Dia sendiri pun tak pasti sekarang ini. Sebab itulah kita tengok Barisan Nasional cuma berkempen atas seorang tokoh saja, iaitu Perdana Menteri Datuk Najib saja. Kita tak dengar yang lain turun berkempen. Tak dengar. Ya, tak terasa. 3 naib presiden, Zahid, Hisham, Syafi'i Afdal. Kita tak terasa dia turun di bawah. Ya, Setiausaha Agung yang Tengku Adenan cuma bertahan di Putrajaya. Tahan Putrajaya. Ya, itu saja dia punya. Dia tak macam Setiausaha Agung Fatih dalam Pakatan Rakyat. Setiausaha Agung DAP, 1A menjelajah seluruh Malaysia. Datuk Mustafa Ali, Setiausaha Agung PAS. Ya, dan saya dalam Parti Keadilan. Dia UMNO tak macam itu. Tengku Adenan, Putrajaya dan pejabat UMNO PWTC. Itu aja. Yang lain semua serah pada Datuk Najib. Dan Datuk Najib turun mesti siaran langsung. Semua channel TV mesti siaran langsung. Itu dia. Sampai dia sebut apa sajalah dia nak sebut. Dia berucap baru ni siaran langsung program GTP dia sebut peratus kemiskinan di Malaysia sekarang sudah jadi 1.7% saja. Poverty level di Malaysia ini cuma tinggal 1.7% sahaja. Saya fikir dia dah out of touch lah dengan masyarakat bawahan. Dia tak tahu berapa ramai pekerja kilang, penuri getah, penanam padi, pekerja bawahan, buruh biasa. Bagaimana rakyat di peringkat golongan ini menggelupur nak survive dalam hidup. Dia tak tahu benda ini. Dia bangga umumkan 1.7% angka kemiskinan. Dia tak tahu rakyat ditekan dengan kos hidup yang tinggi. Dia tak tahu upah rakyat ini mendatar, tak naik-naik. Saya tamat universiti tahun 87, gaji pertama RM1,700. Anak saudara saya baru ni tamat universiti, dapat kerja jabatan accountant, gaji pertama RM2,300. Gaji bertambah RM600 dalam masa 30 tahun. 30 tahun dulu, gula sekilo 25 sen. Hari ni gula sekilo RM2.60. Dulu minyak harga 50 sen 1 liter. Sekarang minyak harga RM1.90 1 liter. Dalam masa 30 tahun, upah gaji cuma naik 600. Tetapi kos kehidupan rakyat berlipat ganda naiknya. Ini pun Perdana Menteri tak boleh merasai keperikan hidup rakyat. Sebab itu dalam Pakatan Rakyat, bila kita masuk pilihan raya, kita olah satu tawaran yang kita namakan manifesto. Kenapa kita kata mesti ada program penurunan harga kereta? Turun harga kereta, bagaimana boleh dilakukan? Dengan cara kurangkan cukai. Kurangkan cukai bermakna kerajaan kehilangan hasil. Pertimbangan yang kita kena buat adalah kerajaan hilang hasil, rakyat dapat manfaat kerana harga kereta rendah, atau kerajaan kekalkan cukai yang tinggi tetapi rakyat menggelupur kerana menanggung kos harga kereta yang lebih tinggi. Pakatan Rakyat membuat keputusan tak apa, kita kehilangan 1 atau 2 bilion daripada cukai kereta untuk memberikan kemudahan kepada rakyat terbanyak memiliki kenderaan dengan bayaran bulanan yang lebih rendah. Kalau sebulan dia kena bayar RM500 sebelum ini, dengan harga kereta yang rendah dia boleh bayar dengan harga RM350 ansuran sebulan. Bermakna dia ada lebihan RM150. Yang ini kita panggil lebihan boleh belanja atau disposable income. Ini formula kita.
untuk mengurangkan beban kehidupannya. Cara kita kata bahawa mengurangkan atau menghapuskan tol adalah satu yang doable, boleh dilakukan. Lebuh Raya Utara Selatan dan cabang-cabang konsesinya sepanjang 973 km. Masa buat dulu syarikat swasta punya. Kos pembinaan 7 bilion. Dia dah ambil tol berpuluh tahun. 1 tahun dia kutip 2 bilion ringgit. Tol 1 tahun 2 bilion ringgit kutipannya. On top of that, kerajaan compensate dia lagi sebanyak 800 juta ringgit setahun. Kenapa kerajaan bayar pampasan? Sebab mengikut perjanjian tol, kerajaan mesti membenarkan syarikat tol ini menaikkan tol. Jika kerajaan tak benarkan, kerajaan mesti membayar ganti rugi. Ganti rugi itu setahun bernilai 800 juta. Kutipan tol 2 bilion. Pampasan ganti rugi kerajaan setahun 800 juta. Dia kutip 2.8 bilion setahun. Dia bayar gaji kaki tangan 300 juta. Maintenance lebuh raya penyelenggaraan 300 juta. 2.8 tolak 600 juta. Dia untung 2.2 bilion. Dulu swasta punya. Sekarang ini kerajaan punya melalui EPF dan khazanah. Kalau kerajaan punya, Pakatan Rakyat kata, kalau rakyat letak kita di Putrajaya jadi kerajaan, ini kerajaan punya. Dan kerajaan boleh terus atau kerajaan boleh hapuskan tol. Keputusan kita ialah kerajaan akan hapuskan tol dan meninggalkan beban rakyat. Itu keputusan kita. Itu dia keputusan kita. Orang kata siapa nak bayar maintenance, penyelenggaraan 300 juta. Apapun sekarang Parlimen luluskan 800 juta setahun. Tapi kalau kita hapuskan tu, maknanya tak payah bayar pampasan ganti rugi. Maka kita juga kena keluarkan belanja penyelenggaraan 300 juta juga. Orang kata yang kerja tol macam mana? Yang kerja tol tu kita boleh assign dia lain-lain pekerjaan. Umur muda, kerja dia mudah ya, bagi tiket. Kalau yang bagi tiket, kalau yang bahagian collect duit, senang aja. Umur muda, tenaga masih hebat, tapi kerja yang paling mudah sekali. Ini sangat tidak produktif. Kita channel dia pada lain-lain pekerjaan. Prinsipnya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ini tawaran yang kita sebut meringankan beban rakyat. Bila Pakatan Rakyat tawarkan pula pendidikan percuma, itu juga suatu yang doable. Orang tanya, mana nak dapat duit? Semua tanya begitu soalan. Ya, akhirnya Barisan Nasional kata, mustahil. Ini semua bankrupt. Alih-alih bekas pemimpin UMNO Johor, Musa Hitam kata, manifesto Pakatan Rakyat tidak akan bankruptkan negara. Kata Musa Hitam. Musa Hitam turun jawab. Ya, dia tahu lah. Seperti mana dia tahu bahawa kita boleh buat. Berapa yang kita perlu untuk bagi pendidikan percuma? Melayu, Cina, India, Siam, orang asli, Iban, Dayak, Kadasan. Setahun. Kita perlu 6 bilion ringgit untuk membiayai pendidikan percuma. Orang tanya dari mana dapat duit? Ya, saya punya perkiraan mudah. Selangor hari ini kita jadi kerajaan. Pakatan Rakyat jadi kerajaan di Selangor. Saya tanya Tan Sri Khalid, geran persekutuan untuk maintenance jalan, berapa Tan Sri dapat setahun di Selangor? Dia kata 160 juta setahun untuk repair jalan seluruh Selangor. 160 juta. Saya tanya daripada 160 juta, berapa yang kerajaan Selangor jimat kerana open tender, tidak bocor, tidak tiris, tak markup harga. Ya, tak markup harga. Lepas tu patut bawa saya kerja lambat. Jadi saya pandai. Baik. Berapa yang Tan Sri jimatkan daripada 160 juta? Dia kata 24% jimat daripada open tender. Tak cek harga. 24% penjimatan ke atas 160 juta. Jadi saya kata, kalau kerajaan Pakatan Rakyat jadi kerajaan, kita boleh jimat 24% daripada perbelanjaan procurement kerajaan.
Jumlah perbelanjaan procurement kerajaan 85 bilion setahun. Kalau kita boleh jimat 1/4 daripadanya, bermakna kita sudah jimat 25 bilion ringgit. Kita perlukan berapa saja untuk pendidikan percuma? 6 bilion ringgit saja. Yang ini menyebabkan kita tak boleh cerita lebih. Nanti Barisan Nasional buat lah. Agak-agak gaya. Ya, dia tawarkan tu, jam dia. Jadi yang ini kita dah buat dia. Sebab itu, bila kita lancarkan manifesto, skrip Barisan Nasional sama. Bankrupt, 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 bankrupt. Alih-alih, Datuk Najib kata dia akan kerah seluruh kekuatan kerajaan jawab balik tawaran manifesto kita. Pegawai kerajaan ni, dia siapkan satu untuk Najib, dia serahkan satu untuk Saifuddin. Jadi saya pun ada 72 muka surat rebuttal Pakatan Manifesto. Baik, saya tadi baru menyebut isi yang ketiga dalam tawaran manifesto. Yang saya penghujung tadi sebelum kesilapan kerusakan teknikal ni, saya menjawab dan memberikan penjelasan bagaimanakah kita boleh menampung pembiayaan, iaitu melalui satu kaedah penjimatan. Dengan mengambil contoh kerajaan negeri Selangor yang berjaya berjimat sehingga 24% di dalam perbelanjaan pengurusan ataupun penyelenggaraan jalan raya. Kalau kita mengambil kaedah yang sama, ya, kerajaan Selangor adalah kerajaan Pakatan Rakyat, boleh jimat 24%. Kerajaan Pakatan Rakyat Putrajaya adalah kerajaan yang boleh berjimat pada peratusan yang sama juga, kerana kepimpinan yang sama, kepakaran yang sama. Berjimat 25% daripada keseluruhan kos ataupun perbelanjaan procurement, kontrak pembelian dan sebagainya, iaitu berjumlah 85 bilion setahun. Berjimat sehingga 20 bilion setahun bermakna kita boleh membiayai pendidikan percuma dan beberapa tawaran-tawaran lain yang kita sebut di dalam manifesto Pakatan Rakyat. Sehingga hari ini belum ada satu pun lagi bidasan yang dibuat oleh Barisan Nasional terhadap tawaran manifesto kita. Tak ada lagi. Ya. Dan kita percaya dalam tempoh yang terdekat, apabila kita turun saban malam untuk memberikan penerangan tentang tawaran manifesto kita ini, akan membantu rakyat memahami dengan lebih baik. Ya. Sehingga kan apabila kita memperhebatkan penjelasan tentang manifesto, Barisan Nasional yang tak mampu jawab terpaksa menggunakan taktik lama. Dia keluarkan pula video dan gambar Datuk Seri Anwar lagi. So-called honor Datuk Seri Anwar. Ya, itu saja. Dia dah gagal lah yang pertama. Dia gagal yang kedua. Dia tak puas hati lagi. Sehingga kan ketua pendakwa kerajaan, iaitu Datuk Yusof Zainal Abidin, dia ni ketua pendakwa yang terlibat dalam kes Datuk Seri Anwar tahun 99. Dia juga yang terlibat dalam kes 2008-2009. Dan apabila dia berlawan dengan Datuk Seri Anwar dalam kes fitnah liwat itu, kedua-dua kali dia kalah. Akhirnya dia sendiri telefon Datuk Seri Anwar dengan mengatakan bahawa dia tak mau lagi bersubahat dengan kerja jahat UMNO Barisan Nasional untuk menganiayai Datuk Seri Anwar. Akhirnya dia memilih untuk menjadi peguam Datuk Seri Anwar hari ini. Kebenaran itu datang. Kebenaran itu mula terserlah. Tetapi UMNO masih lagi mengulangi taktik yang sama. Dia tak tahu kebencian rakyat, termasuk orang-orang Melayu kita yang tak boleh terima, ya, perbuatan menuduh saudara Muslim kita yang lain dengan tuduhan zina atau liwat, tanpa yang menuduh itu mendatangkan 4 saksi yang adil yang melihat perbuatan itu berlaku dengan mata dia sendiri, tanpa ada penghadang. Saksi itu mestilah 4 orang. Itu Quran kata.
Ya, arba'a syahadatan. 4 orang saksi yang melihat seperti mana mereka lihat benang dimasukkan ke dalam lubang jarum. Ya. Sebelum fitnah itu nak dilontarkan. Ini adalah ajaran agama. Tapi UMNO ni sama ada dia tak jumpa ayat itu atau dia degil. Ya, atau dia degil. Kalau dia baca surah An-Nur itu, perintah mengenai Allah Ta'ala mengharamkan seorang muslim yang lain menuduh saudara muslimnya yang lain dengan tuduhan zina dan liwat. Ya. Sedangkan saudara muslimnya itu dikenali sebagai seorang yang baik secara daruri. Yang itu para ustaz dan para ulama telah menghuraikan dengan panjang lebar. Tapi yang namanya UMNO Barisan Nasional, sama ada dia tak jumpa atau dia degil, angkuh, bongkar, mengulangi taktik yang sama, taktik yang dia guna tahun 98. Dan inilah sebenarnya kesilapan terbesar UMNO yang saya percaya akan dihukum oleh rakyat. Hadirin dihormati sekalian, daripada rancangan untuk mengambil alih kerajaan persekutuan melalui jalan pilihan raya, kita tahu tidak mudah. Dari sudut kita tak ada kawalan ke atas penipuan SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Semalam pun Parti Keadilan bongkar lagi satu kes, ya, di mana seorang penulis blog upahan UMNO, bekas anggota polis, kena buang, terlibat rasuah, ada dalam rekod SPRM, berdaftar 2 tempat. Satu guna IC polis, satu lagi guna IC awam. Semalam pengarah strategik keadilan Rafizi dedahkan. Kemudian hari ini SPRM padam nama dia. Ya, dah padam dah satu orang. Iaitu daftar pengundi atas IC polis dah padam dah. Sekarang nama dia ada atas IC awam. Tapi soalannya, berapa orang yang kes macam ini? SPR kata daftar pemilih kita paling bersih dalam dunia. Tapi kita berjaya bongkar bagaimana dia guna IC polis, dia guna IC awam. Bagaimana pula dengan tentera yang dah pencet? Dia guna IC tentera, dia guna IC awam. Hal ini sebenarnya memberikan kita cuma satu saja kesimpulan. Barisan Nasional Pilihan Raya ke-13 kalau berasaskan kepada sokongan rakyat semata-mata, dia tak boleh menang. Dia hanya boleh menang apabila STR membantu dia lagi sekali. Seperti mana membantu melalui daftar pemilih yang kotor. Yang ini, itu belum masuk Sabah Sarawak lagi. Ya, belum masuk lagi tu Sabah Sarawak. Hari ini Ketua Strategik DAP, iaitu saudara Ong Kian Ming, Dr. Ong Kian Ming dedahkan lagi bagaimana orang Filipina UMNO bagi kad pengenalan, daftar jadi pengundi bukan saja di Sabah tetapi juga di Selangor, tetapi juga di Johor. Ong Kian Ming keluarkan senarai berapa ribu di Sabah, berapa ribu di Selangor dan berapa ribu di Johor. Kad pengenalan ini, kad pengenalan yang dikeluarkan oleh UMNO melalui projek IC di Sabah, yang keluarkan Jabatan Pendaftaran Negeri Sabah. Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sabah, orang yang bertanggungjawab keluarkan IC dah kena tangkap ISA, dah kena kurung 3-4 tahun lah. Lepas tu sekarang bebas. Mereka bagi keterangan kepada RCI, Suruhanjaya Siasatan Diraja Sabah, berkenaan dengan kes IC. Mereka yang bagi kenyataan. Di mana mereka proses IC? Bukan di pejabat Jabatan Pendaftaran. Di mana? Di Kampung Pandan. Rumah siapa? Rumah Aziz Samsudin. Dia siapa? Setiausaha politik Dr. Mahathir. Dia bagi kenyataan terbuka. Ya. Siapa yang bagi kerjasama lagi? Megat Junior. Dia siapa? Timbalan Menteri Dalam Negeri, Majlis Tertinggi UMNO. Disebut oleh siapa? Bekas pengarah Jabatan Pendaftaran Negeri Sabah. Ketika mereka sedang membongkar bukti ini dalam siasatan diraja RCI ini, tiba-tiba
penceroboh datang ke Lahad Datu. Jadi habis. Sekarang ni Lahad Datu, RCI orang dah tak cakap lagi dah. Tak timbul lagi dah. Sekarang ni Lahad Datu aja. Sekarang ni asyik nyanyi lagu Inilah Barisan Kita tiap-tiap 10 minit dalam TV. Itu dia. Sekarang ni orang dah tak cakap lagi dah. Kemudian dia pula sebut jangan politikan. Habis. Rakyat pun alih tumpuan tak cakap lagi. Pendedahan UMNO bagi kad pengenalan kepada orang Filipina. Berapa ramai? Kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja, angka yang tepat yang diberitahu iaitu kad pengenalan yang dikeluarkan kepada warga asing untuk menjadi warga negara di Malaysia. Berapa ramai? 838,626 orang. Maksudnya kalau hari ini kita terbang pergi ke Sabah, kita jumpa 3 orang, seorang orang luar. 2 saja orang tempatan. Setiap satu daripada 3 adalah pendatang dari luar yang diberi kad pengenalan oleh UMNO dan didaftar oleh SPR dalam senarai daftar. Ini saja yang membolehkan mereka menang. Sekarang ni tak ada dalam dunia pun. Kita sendiri orang Johor di sini boleh pergi mengundi kat Singapura, boleh? Boleh mengundi di Singapura? Boleh tak? Kita di sini boleh mengundi di Thailand tak? Tak boleh. Orang Kedah kata tobat lahum, tak boleh. Tak boleh. Tapi orang Filipina boleh mengundi di Sabah. Orang Filipina boleh mengundi di Johor. Orang Filipina boleh mengundi di Selangor. Macam mana mereka boleh mengundi? Mereka ada IC. Macam mana mereka dapat IC? UMNO bagi IC. Macam mana kita tahu UMNO bagi IC? Pengarah JPN Sabah bagi tahu. Dia bagi tahu pada siapa? Dia bagi tahu pada Suruhanjaya Siasatan Diraja. Siapa yang lantik? Yang di Pertuan Agong lantik. Cuba tengok. Dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu bahawa dia memproses IC di Kampung Pandan, di rumah Aziz Samsudin, Sosiopolitik Mahathir. Hari ini Dr. Mahathir mahu dia dikenali sebagai pembela dan tokoh negarawan nombor 1. Kalau berasaskan kepada perbuatan, dia mengetuai projek memberikan IC kepada pendatang asing di Sabah. Dia bukan seorang negarawan, dia pengkhianat nombor 1 sebenarnya. Inilah sebenarnya yang menjadi masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dan mereka dah masuk, dah ramai dah. Mereka dah beranak pinak di sini dah. Mereka dah ada anak-anak yang bersekolah dah di sini. Dah ada kehidupan mereka dah. Dalam mana-mana ilmu politik moden pun tak payah belajar tinggi lah. Ya, apabila datang kumpulan warga negara luar dalam jumlah yang besar, dia akan menjejaskan keadaan ekonomi, keselamatan dan sosial masyarakat. Itu menjelaskan kenapa negara jiran kita Singapura mempunyai undang-undang yang sangat keras terhadap pendatang. Dia sebat terus. Tak ada siapa nak berani. Ya, kita dengan sempadan laut, Selat Melaka, Selat Tebrau, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, sempadan laut yang terbuka ni. Sebab itulah dalam parlimen kita peruntukan tambahan kepada anggota keselamatan. Kita bangun sokong. Wabi Salahuddin bangun sokong. Kita sokong. On kalau menang lepas ni pun di sini, insya-Allah pun kita kekalkan momentum sokongan kita kepada anggota keselamatan. Itu jelas. Kamu nak berapa? Untuk apa? Beli bot peronda? Silakan. Polis? Silakan. Agensi penguatkuasa maritime? Silakan. Nak naik gaji? Kita sokong. Nak beli kapal selam? Silakan. Yang kita tentang komisen tinggi sangat. Itu aja. Kamu nak beli kapal selam? Silakan. Yang komisen 500 juta tu apa pasal? Itu je yang kita tentang. Keperluan kapal selam? Yes, kita tak tikai. Belilah kapal selam yang boleh selam. Ini saya masih ingat bila saya berhujah dalam parlimen, ya, berkenaan dengan kapal selam yang berlayar, ya, daripada Lumut nak ke Kota Kinabalu. Nak ke Kota Kinabalu. Kemudian tak boleh selam. Saya masih ingat lagi jawapan Timbalan Menteri Pertahanan Dr. Latif dari Mersing. Dia kata ahli parlimen macam jangan risau lah.
Kita beli ni ada waranti, dia kata. Kalau rosak, kita boleh minta mereka baiki, ada waranti. Dia ingat macam beli motosikal tu. Ya. Dalam tempoh kamu nak repair tu musuh sampai macam mana? Jadi keadaan ini, keadaan yang menunjukkan bagaimana mereka tak mampu sebenarnya. Walaupun kita bagi sokongan. Kalau dah bot ronda polis canggih, agensi maritime, tentera laut lagi semua ada, kapal selam lagi ada, macam mana sempadan bolos? Mereka masuk dengan bot kayu macam mana boleh bolos? Macam mana mereka boleh bawa senjata? Ini isu pokok, iaitu tanggungjawab kawalan sempadan negara. Mempersoalkan sempadan negara bolos bukan bermakna kita bersifat anti kepada pasukan keselamatan. Bukan maknanya kita tidak patriotik. Kita seorang patriotlah, maka kita menjaga keamanan negara kita. Mempersoalkan sempadan negara bolos setelah peruntukan begitu besar diluluskan, artinya kita seorang patriot. Sebab kita prihatin keselamatan negara. Yang ini Perdana Menteri tak jawab, Menteri Dalam Negeri tak jawab, Menteri Pertahanan tak jawab. Mereka itu masuk 8 hari bulan 2. 16 hari bulan 2 saya baca bernama Menteri Dalam Negeri, Ahli Parlimen Sembrong kata, they are not militants, they are not terrorists. They came from 160 kilometers away from the neighboring countries. Mereka datang 160 km dari negara jiran. Mereka bukan militan, mereka bukan teroris. Bila? 16 hari bulan 2. Bila mereka masuk? 8 hari bulan 2. Apa pasukan polis buat? Berunding. Berunding. Dia boleh berunding dengan pasukan bersenjata. Sebab menteri kata mereka bukan teroris. 23 hari bulan 2, 2 anggota keselamatan kita gugur. Kemudian Panglima Angkatan Tentera Jeneral Zul kata, berdasarkan risikan pasukan tentera kita, penceroboh itu mempunyai pengalaman perang. Mereka mengambil posisi di kawasan lapang yang tak membolehkan kita menyerang mereka sebab mereka nampak kita. Kata Panglima Angkatan Tentera. Kata Ketua Polis Negara, selepas 2 anggota polis terbunuh 23 hari bulan 2, Ketua Polis Negara kata penceroboh sudah pun masuk dalam bilangan yang ramai. Kedua-dua kenyataan ini adalah untuk justify kenapa jet pejuang mesti digunakan untuk menyerang pasukan. Hari ini semua istilah dah bertukar. Pengganas, pengganas, pengganas. Soalnya 16 hari bulan 2, siapa bagi tahu Hishamuddin Hussein atau dia pandai-pandai bahawa kumpulan ini bukannya militan, bukannya teroris. Sejak bila pasukan itu, penceroboh itu menjadi teroris? Berapa hari bulan? Yang ini, sebab itu kita tuntut parlimen diadakan. Sampai sekarang Datuk Najib tak berani panggil parlimen. Tak berani panggil sebab kita nak tanya soalan itu. Kita nak tanya soalan macam itu. Ya. Apakah pasukan keselamatan kita pergi berunding gitu saja? Bodoh gitu aja tak? Oleh kerana menteri kata mereka ni tak bahaya, mereka bukan teroris, mereka bukan militan, maka pasukan polis kita pergi berunding gitu aja. Tanpa backup apa-apa. Apakah begitu latihan anggota keselamatan kita? Saya tak percaya sama sekali. Anggota keselamatan kita yang terbaik, ya, yang terlatih, ini kerana tak kompetennya menteri yang bertanggungjawab soal keselamatan. Bila dah 2 anggota keselamatan kita terbunuh, barulah sudah tergantuk baru tengadah. Barulah menteri pergi, Menteri Pertahanan pergi, barulah Najib pergi, barulah Muhyiddin pergi. Muhyiddin pergi umumkan bahawa orang kampung yang terpaksa tinggalkan kampung Tandau akan dapat bring tambahan. Dia kira bring dia. Dia kira bring. Dia turun bring. Itu aja dia kira. Ya. Ni. Kemudian tak semena-mena dia pun sebut bahawa kerajaan sedang menyiasat pemimpin pembangkang Anwar Ibrahim yang terlibat. Macam tu pula. Anwar pula yang salah. Ni. Nampak dia punya tu.
Dia terlalu obses dengan Anwar. Tak ada satu pun peristiwa yang berlaku dalam negara kita melainkan Anwar terlibat. Yang tu yang saya teringat, Anwar baca tweet pada saya. Dia kata malam tu Manchester kalah dengan Real Madrid. Pengadil dari Turki. Anwar ni baik dengan Turki. Jadi Anwar hantar pengadil untuk kalahkan Manchester United. Anwar berakhir juga. Itu dia sekarang ni. Tak ada satu isu berlalu tanpa Anwar. Tiba-tiba 8 orang semalam didakwa di mahkamah Tawau, Sabah. 8 yang ditangkap didakwa, iaitu menentang yang di Pertuan Agong, sama dengan kes Saud. Seorang daripadanya tanpa peguam, tanpa apa-apa lagi, masuk jadi mahkamah, saya diupah dan dibayar. Yang itulah utusan Malaysia letak muka depan. Tapi hakim tak terima. Hakim kata ni bukan pengakuan, ni baca tuduhan, kamu ambil lawyer dulu. Pasal skrip dia adalah kamu masuk mengaku tu nak kenakan Anwar lah. Yang ini ni strategi tu dalam poket kita lah. Ya, itu aja. Nak kaitkan Anwar supaya pertama paling teruk tangkap Anwar sebelum pilihan raya. Itu aja yang dia nak, tangkap. Kalau tak tangkap pun dia dah tarnish nama baik Anwar. Sampai nak menang kalahkan UMNO Barisan Nasional, boleh upah penceroboh Sulu untuk masuk ke Sabah, bunuh anggota keselamatan, durjana kamu ni Anwar Ibrahim. Itu skrip dia. Ya. Tak pasal-pasal seorang pakcik tu umur 60 lebih lah kena tangkap tu, mengaku saya diupah, duduk situ dulu. Ya. Dia tak habiskan skrip tu, utusan Malaysia muka depan, mengaku diupah. Upah oleh siapa? Skrip dia semua dah atur lah. UMNO ni kalau dia terdesak, dia boleh buat apa saja sebenarnya. Ya. Yang inilah yang mereka sedang lakukan sekarang kerana nyawa ikan mereka. Ya. Macam mana dia nak menang pilihan raya? SPR mesti tolong. Macam mana dia nak menang pilihan raya? Tak payah buat pilihan raya terus. Sebab apa tak payah buat? Kalau negara kena sedang, fikir pilihan raya lagi lah. Dia akan jawab gitu. Dia akan terus pegang. Kalau nak serah balik pada rakyat, 5 tahun lebih lah. Kita mengundi hari itu 8 bulan 3. Hari ini berapa bulan? 23 bulan 3. Dah lebih 5 tahun lah kita mengundi. Tapi Dato' Najib macam tu lagi. Dia saya akan lengkapkan dulu agenda transformasi saya. Mikir yang tu lagi. Ya. Yang ini menunjukkan dia tak ada keyakinan. Kita di sini Kahang dan Paloh. Paloh lah. Saya pun pelik Paloh. Dun Paloh ni ada juga di Gua Musang. Ini ada Parlimen Gua Musang, ada Nenggiri, ada Galas, ada Paloh. Paloh keadilan bertanding, Nenggiri keadilan bertanding, Galas pas bertanding, Parlimen Gua Musang pas bertanding. Paloh juga, di sini pun Paloh juga. Paloh di Gua Musang, Felda. Paloh di sini, tak ada Felda. Kampung, estate. Yang Felda, Kahang. Lebih kurang dia punya tu. Ya, Felda di sana adalah Kesedah, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan. Kesedah. Ya, di sini Felda lah. Ya, baik. Apapun, tak ada kawasan yang kebal buat Barisan Nasional. Yang datang dan mendengar maklumat ini balik, tolong sampaikan. Tolong sampaikan. Ya, kalau dah pekat sangat tu tak payahlah. Dia pekat tak payah. Ada tu yang terutama saluran 1. Saluran 1 tu kalau ikut Haji Mat Sabu, dia gigit mi pun tak putus dah. Saluran 1. Yang tu tak apalah. Ambil yang generasi anak-anak dia. Kita sampaikan Pak. Tak payah maki hamun apa. Maki hamun tu biar dia orang. Kita terangkan apa maksud pendidikan percuma. Apa maksud kerajaan bayar hutang PTPTN. Apa maksud kerajaan hapuskan tu. Apa maksud turunkan harga minyak. Ya. Kenapa kita nak turunkan harga kereta. Ini merupakan tawaran yang kita sebut dan kita mengambil tanggungjawab terhadap implikasi kewangan kerajaan jika takdirnya kita menjadikan. Terangkan pada mereka. Ya. Dan saya percaya pendekatan terang dan pujuk, explain and persuade. Ya. Kempen ni kita tak attack and persuade, tak. Kita just explain and persuade. Explain, persuade. Explain, persuade. Terang, pujuk. Terang, pujuk.
Itu kaedah yang kita nak guna. Sebab itu, paling tidak pun dalam 40 minit ke sejam ucapan saya, termasuk tergendala sekejap tadi, 5 minit, 10 minit, apa yang kita dapat bawa balik? Bahawa mengadakan pendidikan percuma suatu yang boleh kita buat. Implikasi kewangan 6 bilion. Dapat biaya melalui penjimatan perbelanjaan kerajaan. Belum lagi peningkatan hasil negeri. Belum kita cakap bab itu. Baru penjimatan. Ya, itu satu. Ya, banyak mana kita perlukan? Kita perlu 6 bilion. Ya, kalau kita ambil kaedah jimat yang negeri Selangor 24% penjimatan, 24% daripada 85 bilion belanja procurement kerajaan pusat, bermakna kita boleh jimat sehingga 20 ke 25 bilion ringgit. Dan kita cuma perlu 6 bilion untuk pendidikan percuma. Yang Barisan Nasional kata tak boleh, kita kata boleh. Menghapuskan tol, kita kata boleh. Sebab sekarang lebuh raya itu sepenuhnya milik kerajaan Malaysia. Kita kata boleh, dia kata tak boleh. Membayar hutang PTPTN rakyat bawah, peniaga Pekansari, pemandu teksi, pemandu lori, kaki tangan kerajaan Pakak Gendah, tanggung hutang, anak pinjam 60,000, kena bayar 82,000 dengan PTPTN. Lambat bayar, surat lawyer sampai 8% interest. Tak bayar juga, senarai hitam nama. Itu kaedah. Kaedah kita ialah hutang rakyat bawah, anak-anak berhutang PTPTN kerana belajar, hutang itu kerajaan Pakatan Rakyat tolong bayar. Ambil tanggungjawab bayar. Jangan hukum rakyat kerana anak belajar universiti, kamu bebankan dengan hutang yang mereka tak mampu bayar sebenarnya. Orang tanya lagi, hutang sekarang ni 35 bilion tau, PTPTN. Ya, so what? Bukan hari ni angkat sumpah Pakatan Rakyat jadi kerajaan, esok terus kita bayar 35 bilion, tak? Tak. Kita akan bentang rang undang-undang dalam parlimen. Suatu rang undang-undang yang mencadangkan maksud perbelanjaan berjumlah 2 bilion ringgit daripada kumpulan wang yang disatukan bagi tujuan untuk membayar hutang PTPTN. Saya dah hafal dah teks rang undang-undang dalam parlimen. Bila itu diluluskan sebagai rang undang-undang, setiap tahun kerajaan kena keluarkan 2 bilion. Nak bayar 35 bilion, 17 tahun habis ya. Dikit-dikit lah kita bayar. Itu kaedah kita. Kenapa kaedah berdikit tak boleh buat? UMNO bayar hutang perwaja peninggalan Eric Chia 1,600 juta, UMNO bayar berdikit-dikit sehingga tahun 2027 habis semua 1,600 juta. Hutang Eric Chia pun UMNO tolong bayar. Eric Chia ada lagi tak? Tak ada, dah mati lah. Dia tak bayar hutang. Siapa tolong bayar hutang dia? UMNO tolong bayar hutang. Mana kita tahu? Kita ahli parlimen. Kalau ahli parlimen, kenapa ahli parlimen Sembrong tak bagi tahu? Takkan dia nak bagi tahu macam tu. Nanti orang bawah tanya, orang kampung tanya, macam mana ni Datuk ahli parlimen Sembrong? Ya. Bersyarah baru ni, Parti Keadilan, dia kata UMNO tolong bayar hutang Eric Chia perwaja 1,600 juta. Dari mana sumber kita? Dokumen audit negara yang dibentangkan di Parlimen 29 bulan 11 tahun 2012. Kecuali Hisham-Udin tak masuk Dewan dan tak ambil buku tu. Ya, tapi itu bukan alasan. Ahli Parlimen kena baca semua. Bila kita baca, hutang perwaja besar mana? 1,600 juta. Siapa bayar? Kerajaan Malaysia. Siapa kerajaan Malaysia? UMNO, Barisan Nasional. Bila habis? 2027. Banyak mana hutang? 1,600 juta. Perwaja kat mana ni? Kat Gurun dan Kemaman. Kilang apa? Kilang besi Keluli. Dah tutup kedai lah. Siapa yang boleh datang ke Kedah, ada satu tempat namanya Gurun. Gurun yang paling banyak hujan di dunia. Ya, Gurun Kedah. Di situ ada kilang. Kilang pun dah tutup, pagar pun berkunci, rumah kuartus kaki tangan pun dah tutup, supermarket pun tutup. Dah tak ada apa dah. Hutang 1,600 juta. Audit negara sebut
kerajaan Malaysia tolong bayar 1,600 juta hutang sehingga tahun 2027 selesai bayar. Prinsipnya, kalau hutang tokek pewajar kamu bayar, kenapa tak boleh bayar hutang orang kampung? Jadi Pakatan Rakyat kata, hutang PTPTN orang kampung, biar Pakatan Rakyat bayar. Hutang tokek besar, kita akan tuntut sampai ke lubang cacing. Itu baru betul. Itu baru pengurusan ekonomi saja. Bila dah menang, nak ambil tindakan kata mereka? Tak. Datuk Seri Anwar sebut banyak tempat. Nak ambil tindakan kata Mahathir? Tak. Kata Najib? Tak. Najib kita cuma panggil je. Kita tanya dia, komisen kapal selam berapa? 500 juta. Bagi balik. Kita ambil yang tu je, 500 juta. Kamu tak apa, bagi balik. 500 juta. Baik. Datuk Mahathir, cuba tengok harta kamu dalam dan luar negara. Jumlah semua. Harta anak-anak kamu yang dapat dengan cara menggunakan kedudukan kamu sebagai Perdana Menteri dan sebagai penasihat Petronas. Sini. Mana-mana kekayaan dan harta yang kamu kumpulkan yang dapat dengan jalan itu, bagi balik. Kami tak mau semua lah, bagi separuh, bagi balik, bagi balik. Kamu tak payah, nak tangkap pun, nak turun buat apa, berhabis berat. Tak ada, kita tak sentuh ya. Itu aja cara kita. Syarizat, masih ni Syarizat. Berapa dapat pinjaman dulu? 250 juta. Geran 6 juta. Geran tak apa. Geran tak payah bayar. Hutang dulu, hutang 250 juta lebih. Bukan? Baik. Siapa bagi pinjaman? Kementerian Pertanian. Siapa luluskan? Parlimen. Maknanya duit rakyat kan? Ya. Untuk tujuan apa? Bela lembu. Di mana? Gemas Negeri Sembilan. Kamu bela lembu tak? Dia kata tak. Jadi kamu buat apa? Buka restoran, beli motorkar, beli kondominium. Duit lembu? Ya. Lembu tak bela? Tak. Kalau gitu sini. Balance yang ada dalam bank kami ambil balik. Restoran kami jual, kereta kami jual, kondominium kami jual, kami ambil balik tunai, masuk dalam perbendaraan negara Malaysia balik. Ini yang kita nak buat pada syariah. Betul. Dia cara kata, ya, tapi saya ketua wanita UMNO Malaysia. Ketua wanita UMNO Malaysia, UMNO dah jadi pembangkang syariah. Kita beritahu. Itu je, bukan ada cara lain. Bukan kata nak balas dendam ada tak. Yang kamu ambil harta rakyat bagi balik. Itu je. Sebab kita perintah Kelantan, Selangor, Pulau Pinang dan Kedah, kita tak ambil harta rakyat. Tok Goni Aziz 22 tahun nanti besar, sebatang balak pun dia tak ambil, 1 inci tanah pun dia tak ambil untuk dia dan keluarga dia. 22 tahun, sebatang balak pun dia tak curi. Ya. Selangor kita jadi kerajaan tahun 2008, Tan Sri Khalid bekukan semua lesen balak. Tak ada sebatang balak pun kita luluskan permit. Luluskan lesen, tak ada. Walaupun hilang dan tak dapat hasil balak, tetapi tunai aset kerajaan negeri dalam bank sekarang masih kita ambil dengan Kertoyo 2008. Kertoyo yang besar. Tunai dalam bank kerajaan Selangor 600 juta ringgit. 5 tahun kita jadi kerajaan, tunai dalam bank sekarang 2,600 juta ringgit. 2,600 juta ringgit. Dalam masa 5 tahun. Balak tak payah keluar lesen. Kita tak ambil hasil balak pun. Kita boleh tinggikan hasil negeri. Itu dia. Pulau Pinang, negeri pelaburan tertinggi. Kedah, Ustaz Azizat Razak, pensyarah UKM. Belajar di Universiti Kent. Pensyarah di Universiti Manila. Balik jadi menteri besar. Ingat lekeh ke dia? Nampak pakai kepiah putih gitu. Pensyarah kat Universiti Filipina tu. Belajar di Universiti Kent. Tu. Cakap orang putih ni. Tu saya cerita lah. Saya baru jumpa dia minggu lepas. Mood apa dia hari tu cakap orang putih je. Dalam suara. Dia mood elok dia tu cakap orang putih semua. Baik. Apa dia? Dia jadi kerajaan. Balak di Kedah. Setahun. Kita kutip 80 juta ringgit. Kawasan sama luas dengan UMNO jadi kerajaan Kedah. UMNO jadi kerajaan di Kedah. Zaman Mahathir Khalid. Zaman Syed Razak. Zaman Sanusi. Zaman Manaruk. Kutipan hasil balak Kedah 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta. Naik pun tidak, kurang pun tidak. Istiqamah 8 juta.
Tak tamat, elok dia 8 juta. Bila kita jadi kerajaan 80 juta setahun. Bermakna setiap tahun selama UMNO memerintah Kedah, dia songlak 72 juta. Tak masuk dalam akaun kerajaan, masuk kocek mereka. Punya jahat sekali mereka. Harta rakyat dia curi macam tu. Bila kita jadi kerajaan, zakat Kedah tak pernah lebih sebelum ini 35 juta setahun. Tak ada lebih. Bila kita jadi kerajaan, zakat negeri Kedah tahun pertama 50 juta, tahun kedua 72 juta, tahun ketiga 85 juta. Zakat orang Kedah bayar zakat. Ya. Sampai sekarang setiap bulan kita dapat bayar gaji, tak hutang dengan kerajaan pusat. Saya tanya Ustaz Azizan, mana negeri yang bayar gaji kena hutang? Dia kata yang pertama Melaka, yang kedua Negeri Sembilan, yang ketiga Perlis. Perlis ialah negeri Cik Aziz Dana. Kita bayar gaji kaki tangan hasil pengurusan kewangan kita sendiri. Nak tunjuk kata dalam dunia ni, kalau UMNO Barisan Nasional tak jadi kerajaan, ada lagi pilihan yang lebih baik. Yang itu sebenarnya. Nah, Tua Barat, tujuh lah. Saya nak kena pilih pula Johor pula. Malam ni saya nak teman Datuk Seri Anwar di Kampung Majidi untuk mengumumkan calon kita di sana yang akan mewakili Pakatan Rakyat dari parti PKR di Parlimen Johor Bahru. Besok Datuk Seri Anwar akan berada di Sabah pula. Besok di beberapa tempat di Sabah. Plan asal tu termasuk Lahad Datu. Ya, esok utusan Malaysia kata Anwar ke Lahad Datu untuk bagi bekalan duit kepada penceroboh. Ini betul. Tadi baru juga. Baik, jadi selesai. Dia akan berada di Sabah esok. Semalam Nurul Izzah hubungi saya, dia berada di Kelantan. Semalam di Ketereh dan di Kota Baru. Ketereh itu kawasan keadilan, Kota Baru kawasan PAS. Sekarang ini keadilan masuk kawasan PAS, PAS tolong kawasan keadilan, keadilan tolong kawasan DAP, itu dah sebati. Yang umumkan Cik Siang bertanding dalam patah itu Anwar Ibrahim. Ya, itu biasa. Yang ini UMNO tak boleh nak faham. Uniknya hubungan kita. Uniknya hubungan kita sekarang. Ya, satu hati. Ini kekuatan utama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya gembira dapat hadir. Saya harap dapat bersama lagi kesempatan akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Sir Yusof, Ustaz Hamdan, Ketua DAP, PAS, Khairul Faizi adalah YDP, dia tak dapat bersama. 2 minggu lepas dia datang ke Kedah bersama dengan saya di Parlimen Kulim Bandar Baru, Khairul Faizi dan rakan saya Saudara Salahuddin Ayub, sahabat karib saya, cukup rapat puluhan tahun dalam parti. Dan Alhamdulillah gembira saya dapat bersama dengan beliau meneroka potensi sokongan di Johor. Kawan yang lain, Saudara Abdul Rahman Yusof, pegawai pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dulu ahli Parlimen Kemaman Terengganu. Ya, sekarang ni Datuk Seri Anwar tak bagi umum pasal dia kena kerja di pejabat Ketua Pembangkang. Pakai TV lah, tak ada peluang jadi calon. Ya. Tak macam sudah on, Datuk Seri Anwar mempesan betul. Saifuddin datang sembrong hari ini, program sekaligus terus perkenalkan on. Jadi saya minta tolong kawan-kawan saya lagi. Ya, segera on, kita ulang lagi sekali untuk dibantu dan membantu sama-sama di Palo dan di Kahar. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.